Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya, Naila Huda. Dan untuk cerita jam ini, kami nak bincangkan tentang pemakaian pelitup muka yang tidak lagi diwajibkan di tempat tertutup berkuat kuasa serta-merta. Itu yang diumumkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam satu sidang media sebentar tadi. Katanya, berdasarkan penilaian semasa, Kementerian Kesihatan KKM mengumumkan pemakaian pelitup muka dalam bangunan, indoor dan kawasan tertutup kini adalah atas pilihan sendiri. Begitupun jelasnya, pemilik premis masih lagi boleh menentukan sama ada pengunjung wajib memakai pelitup muka untuk memasuki premis mereka ataupun tidak. Dan pemakaian pelitup muka juga masih lagi diwajibkan bagi beberapa situasi, antaranya seperti kes positif COVID-19 masih lagi perlu pakai di perkhidmatan pengangkutan awam, di public transportation seperti bas, kereta api, taksi dan juga ketika berada di fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik dan pusat penjagaan dan sebagainya. Jadi untuk bincangkan lebih lanjut mengenai dengan pemakaian pelitup muka ini yang tidak lagi diwajibkan, kita nak terus saja bersama dengan Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam. Terima kasih Dr. Farhan sudi bersama saya dalam cerita jam ini. Dr. Farhan, kita nak melihat kepada situasi semasa COVID-19 sekarang ini kerana negara masih lagi mencatatkan kes positif COVID-19 sebanyak 4 digit dan masih ada lagi kes kematian yang dicatatkan setiap hari. Jadi, adakah doktor melihat langkah untuk melonggarkan pemakaian pelitup muka atau mask ini tepat pada waktunya? Saya rasa untuk situasi kita pada waktu sekarang, ia adalah sesuatu langkah yang wajar. Tetapi kalau kita tengok dan kita ulas balik apa yang telah dikatakan oleh Menteri Kesihatan tadi, sebenarnya ada beberapa caveat lah. Dan caveat-caveat ni adalah sesuatu yang amat penting yang kita harus tengok kembali. Seperti di dalam pengangkutan awam dan sebagainya. Tapi cuma saya ingin mengulas apabila dia mengatakan tentang memakai pelitup muka jika anda COVID-19. Tolong kalau anda COVID-19 dan anda positif, janganlah keluar ya. Pastikan anda ada dan kuarantin di rumah seperti dulu kala. Dan saya rasa apabila kita berceritakan tentang memakai pelitup muka ini, kita juga harus mengingatkan balik kepada orang ramai tentang kepentingan untuk memakai pelitup muka yang betul, bukan face mask tetapi perlu KF94 ataupun KN95 dan sebagainya. Pemakaian pelitup muka yang betul itu, bagaimana untuk kita make sure benda itu berlaku dan dipatuhi secara tepat? Jadi apabila kita telah masuk ke dalam fasa ini di dalam agenda pandemik kita harus memahami bahawa sekarang tanggungjawab itu telah diletakkan kepada rakyat, diletakkan balik kepada orang ramai, orang awam, bukan lagi kepada Kementerian Kesihatan. Jadi apa saya maksudkan dengan perkara ini ialah kita harus memahami tentang virus COVID tersebut. Kita telah ada exposure selama 2 tahun dan kita tahu bahawa ini adalah airborne, maknanya dia menular melalui udara. Jadi bila kita pakai face mask yang seperti yang nipis ataupun kita panggil surgical mask, itu tidak akan membantu untuk mengurangkan penularan wabak tersebut ataupun jangkitan. Tetapi N95 dan pemakaiannya secara betul harus digunakan terutamanya di kawasan-kawasan berisiko dan juga digunakan oleh orang-orang yang berisiko tinggi. Jadi tanggungjawab dan peranan itu sekarang diletakkan pada individu untuk menentukan, untuk membuat pilihan sendiri sama ada untuk memakai pelitup muka ataupun tidak. Tetapi bagaimana Dr. Farhan melihat tahap kesedaran pendidikan dalam kalangan masyarakat ini selepas lebih 2 tahun kita sudah pun berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Sekarang ini adakah Dr. Farhan berpandangan masyarakat dan juga pada tahap individu mereka akan membuat pilihan yang betul? Saya rasa kita masih lagi banyak kekurangan di dalam sektor tersebut, iaitu pemahaman dan penyediaan dan pemerkasaan kesihatan awam antara rakyat Malaysia ni sebenarnya. Kalau kita nak tengok secara mudah, kita tengok di kawasan-kawasan yang banyak tarikan di mana kanak-kanak ramai di situ. Dan kita nampak ibu bapa membawa anak-anak mereka tanpa memakai pelitup muka. Tetapi soalan yang lebih penting bukan pelitup muka tersebut, tetapi anak-anak mereka yang mereka bawa ini ada juga yang bayi dan sebagainya. Kita tahu mereka ni masih lagi belum menerima vaksin ataupun tidak dapat menerimanya lagi. Tetapi mereka telah mendedahkan bayi ataupun anak-anak kecil ini kepada risiko untuk mendapat penyakit tersebut. Jadi bila kita tengok benda ni dengan mata sendiri, maknanya kita tahu bahawa rakyat Malaysia masih lagi tidak faham tentang bahawa bahaya ini masih lagi wujud.
mungkin ia tidak boleh menjangkit ataupun membuat kita rasa sakit seperti dulu kala. Tetapi untuk orang-orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan bayi dan sebagainya, risiko itu tetap ada dan masih lagi ada. Dan saya ingin mengingatkanlah orang ramai bahawa perjalanan vaksinasi COVID-19 ini masih lagi dalam infant years ataupun dalam perjalanannya masih lagi muda dan awal. Kita tidak tahu tahap mana keberkesanan vaksin ini dan berapa lama ia boleh bertahan dan sebagainya. Sebab itu kita kena pastikan kita mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga kerana kita masih lagi ada kes beribu-ribu dan setiap hari masih lagi orang yang meninggal dunia sebab COVID. Jadi perkara ini masih lagi ada di situ. Tetapi apa yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan ialah mereka mengumumkan bahawa hidup ini mesti diteruskan, tetapi jika anda ingin hidup dengan selesa, dengan sihat dan sebagainya, tanggungjawab ini kita berikan balik kepada anda untuk memikirkan apakah yang terbaik untuk anda. Jadi bercakap tentang risiko atau bahayanya COVID-19, kalau kita nak bandingkan dengan 2 tahun lepas, mungkin banyak lagi yang kita tak tahu mengenai dengan virus ini dan apa mungkin kesan jangka masa pendek itu mungkin kita dapat lihat, tetapi jangka masa panjang khususnya long COVID, semakin banyak kajian penyelidikan yang dikeluarkan sekarang ini mengkaji kesan long COVID iaitu COVID-19 dalam jangka masa yang panjang. Jadi apa sebenarnya yang kita dah tahu sejak kebelakangan ini, mungkin baru-baru ini ada banyak kajian yang dikeluarkan, apa yang kita tahu mengenai dengan long COVID? Kita masih lagi tidak tahu banyak, Naila. Kalau saya boleh memberikan perumpamaan, ya, apabila kita ingin mengkaitkan kanser paru-paru dengan merokok, itu mengambil berpuluh tahun kajian baru kita dapat mengatakan bahawa merokok itu adalah penyebab untuk kanser paru-paru. Jadi apabila kita ingin mengatakan bahawa long COVID ini apakah sebenarnya yang boleh berlaku, apakah komplikasi dan sebagainya, kita tidak tahu. Adakah ia ada genetic ada alteration, kita tidak tahu. Adakah dia akan membuat seseorang itu mandul dalam jangka masa yang panjang, kita tidak tahu perkara-perkara sebegitu. Jadi sebab itulah perkara yang paling baik sekarang ialah pastikan jika anda boleh mengambil vaksinasi, anda mengambil vaksinasi dan mengambil dos penggalak. Selepas itu gunakanlah segala strategi yang ada untuk membuat penilaian yang bijak. Maknanya kalau kita mengatakan kalau kita nak pergi ke konsert dan sebagainya, pastikan ia di tempat yang terbuka, kita memakai pelitup muka. Kita bukannya mengatakan bahawa kita kena duduk rumah dan mengurungkan diri kita dan kurung dalam rumah. Tidak. Tetapi apabila kita ingin melaksanakan membuat apa-apa aktiviti itu, kita harus membuat aktiviti-aktiviti itu dengan cara yang bijak dan selamat. Pada masa yang sama, kalau kita nak bandingkan situasi dengan negara-negara lain, kerana kalau kita bercakap tentang peraturan mengenai pemakaian pelitup muka ini, ramai yang bandingkan Malaysia dengan Singapura tentunya yang sudah mengambil langkah pertama, langkah awal untuk menjadikan pemakaian pelitup muka ini sebagai satu pilihan opsional, tidak lagi diwajibkan, tidak lagi compulsory. Bagaimana Dr. Fahan melihat langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia ini? Ada pihak yang kata sama dengan langkah yang sudah dibuat di Singapura, tetapi tentunya situasi sangat berbeza kalau kita bercakap tentang penularan COVID-19 ni, kan? Kita suka bandingkan diri kita dengan Singapura ataupun kita guna Singapura sebagai benchmarking. Tetapi kita harus ingat Singapura ni adalah negara pulau, di mana kalau apa-apa berlaku, dia boleh tutup tempat dia dengan sekelip mata, ya, dan tidak ada orang boleh ada akses. Selepas itu, bila kita menceritakan tentang Singapura ini, populasinya hanya lebih kurang 5.6 juta, iaitu lebih sikit daripada populasi di dalam satu negeri Selangor. Jadi apabila kita ingin mengatakan tentang keberkesanan sesuatu program itu, pembandingan itu sangat-sangatlah berbeza, ya. Jadi kita bukanlah boleh tengok kepada Singapura sahaja. Tetapi apa yang Singapura laksanakan, kita kena faham juga daripada segi pemahaman orang awam di Singapura tersebut. Jadi kalau kita tengok daripada dulu lagi di Singapura dan juga di negara China dan sebagainya, apabila mereka keluar, kebanyakan pada mereka memang mengamalkan pemakaian pelitup muka secara asas. Mereka juga memastikan kalau mereka demam ataupun tidak sihat, mereka duduk di rumah dan mereka cepat pergi menjumpa doktor dan sebagainya. Tetapi situasi di Malaysia ini agak berbeza. Kita nampak ramai yang sebenarnya COVID positif, tidak melaporkan mereka COVID positif. Selepas itu, mereka keluar. Mereka pergi ke tempat awam. Ada lebih teruk lagi, mereka tidak memakai pelitup muka dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini adalah membuatkan saya risau tentang adakah kita punya orang awam di Malaysia ini bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk memastikan mereka tidak menjadi penular wabak COVID-19 tersebut.
Okay, soalan Dr. Fahan itu sama ada rakyat Malaysia bersedia atau tidak. Kalau kita nak lihat, ini mungkin tinjauan yang kecil saja yang saya lihat di media sosial apa yang dibincangkan sekarang ini mengenai dengan pemakaian pelitup muka. Ada ramai juga yang menyatakan mereka masih lagi akan memakai pelitup muka atas sebab-sebab tertentu. Tetapi antaranya ada lagi yang masih bimbang dengan penularan COVID-19 tentunya. Tetapi kalau kita nak lihat pada masa yang sama antara pros and cons, kalau kita nak lihat kepada kebaikannya untuk memakai pelitup muka ini, kita lihat sejak beberapa tahun kebelakangan ini bukan sahaja pandemik COVID-19 tetapi penularan penyakit-penyakit lain juga dapat dikurangkan. Dr. Fahan, boleh terangkan? Betul. Jadi sebenarnya pemakaian pelitup muka ini sepatutnya cara kita nak educate kita punya public, cara kita nak memperkasakan kesihatan awam kita kena detachkan pemakaian pelitup muka ini dengan COVID. Bukanlah kalau pakai pelitup muka tak dapat COVID. Sebenarnya kita harus memperkasakan dengan menggunakan cara begini. Memakai pelitup muka ini adalah untuk mengurangkan penyakit-penyakit yang lain. Kita harus educate kita punya orang mengatakan influenza boleh dielakkan. Penyakit tuberkulosis jika memakai N95 boleh dielakkan. Sebab itu kita nampak ada penurunan kes-kes tersebut. Ya, seperti tuberkulosis dan sebagainya. Dan apabila sewaktu pandemik tahun lepas di mana ramai orang sangat mengikut SOP, kita nampak banyak juga penyakit-penyakit lain yang berkurangan. Dan apabila pelonggaran itu berlaku, kita nampak banyak penyakit-penyakit lain mula naik balik di dalam trend mereka. Jadi inilah sebenarnya kita harus meletakkan pemahaman dan pemerkasaan kesihatan awam ini kepada orang awam di Malaysia ini supaya mereka memahami sebenarnya mask ini bukan untuk COVID sahaja tetapi untuk semua penyakit berjangkit yang boleh merebak mengguna saluran pernafasan ataupun droplet dan sebagainya. Okey, baik, terima kasih Dr. Fahan. Banyak lagi yang kita nak bincangkan tapi itu saja masa yang kita ada untuk segmen pertama cerita jam ini dan tentunya banyak lagi peluang untuk kita bincang mengenai dengan pemakaian pelitup muka ini bersama dengan Dr. Fahan. Terima kasih untuk perkongsian itu dan banyak lagi cerita dalam cerita jam ini tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.